Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini sama kita kumpul di suara kita untuk kita meneruskan pengajian kita dalam subjek fiqh al-ibadah, the science of worshipping, di mana setelah menghabisi kitab Taharah dan kita dah masuk kitab Salat, the book of prayer, kita dah masuk bab yang kedua, itu itulah syurut sihatis salat. Selepas babul azan, ya. Bab yang pertama bab azan, kemudian bab yang kedua itu syurut sihatis salat, syarat sah sembahyang. Syurut jamak kepada syartun, ya. Jamak ni plural lah, ya. Arab kalau kata mufrad makna singular, ya. Kalau jamak maksudnya plural, banyak lain. Mufrad, jamak, kadang-kadang saya adalah sekali-sekala sebut. Jadi bila sebut jamak tu maksudnya ramai lah, banyak. Baik. Dan dalam syarat sah salat, kita dah masuk hari itu. Syarat yang pertama ialah Islam. Saya dah hurai secara panjang lebar menurut beberapa ayat Quran yang saya quote dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa Islam adalah syarat sah kepada solat? Dan bukan hanya kepada solat, juga kepada sebahagian besar ibadah-ibadah yang lain, especially ibadah-ibadah khususiyah yang ada tata caranya, yang ada hukum hakamnya, yang ada macam-macam, kan. Of course lah, Islam adalah syarat yang terutama, ya, di sisi majoriti, ya. Walaupun sebagian tidak mensyaratkan dan menjadikan perbuatan seseorang kafir itu sebagai Muslim tak kala dia melakukan ibadah-ibadah dalam Islam. Umpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, orang kafir ambil wudu, jadi Muslim katanya. Kafir semayang tak syahadah pun jadi Muslim katanya, ya. Tapi sekian majoriti tidak berpendapat sedemikian, ha? Jadi itu istilah-istilah penting saya dulu dah pernah sebut. Bila saya sebut majoriti, maksudnya benda ni masih ada sikit sebanyak perselisihan. Kalau tidak ada khilaf, perselisihan, saya akan kata ijma'. Saya akan kata secara sepakat. Ini penting juga, tuan-tuan, ya? Baru-baru ni ada orang tanya pasal anak luar nikah, boleh tak dibinkan kepada bapa? Kata tak boleh. Siapa-siapa yang binkan anak luar nikah kepada bapa, tidak kepada ibunya, maka haram, lawan undang-undang Tuhan, lawan hadis Nabi, belajar dengan setan, ya. Saya dengar pun berasa telinga, menggelegak telinga saya. Tapi ikut dia salah kot, dia tak habis belajar, kan. Tapi nak ada takbir belajar pun dah selebriti. Orang pun dah panggil Tok Fakir Malaysia. Tok Fakir Malaysia tu bukan Tok Fakir negeri tertentu, Tok Fakir Malaysia. Alah, patut dia kena buat betul, kan. Saya pun personal messenger dia, saya bagi tahu. Tapi sebagian orang ni, kan, bila dia tegur tak nak terima. Saya respect lagi Dr. Fadilah Kamsah, walaupun dia tidak ada background agama. 2 kali saya tegur dia in person, kan, secara personal. Satu kali tu saya tak ingat bila, apa kes saya tak ingat. Tapi yang terbaru, saya duduk dalam ceramah dia. Dia ada quote satu hadis, dia kata hadis ni sahih, sambil tepuk-tepuk meja. Adalah 2-3 perkara lain yang dia buat, saya ingat tidak munasabah, nak dikaitkan dengan agama. Saya
bukan WhatsApp, personal Facebook je, Messenger kan. Jadi dia balas, terima kasih Ustaz kerana tegur saya. Kan? Jadi bagi saya dia ada seorang yang berhemah tinggi walaupun tidak ada background agama yang bagus. Dia mengakui kesilapannya dan dia terima kasih tak. Tapi Ustaz sama Ustaz nak tegur susah kan. Ada orang dia bagi kuliah, dia kata siapa-siapa yang buat 14 benda ni akan jadi fakir, akan membawa kepada kemiskinan. 14 ke 17 ada dalam YouTube pun ada video dia. Saya Messenger juga, dia balas juga bila bagi kulit buku. Antaranya ni ujung kain ni kan tak boleh buat lap muka. Saya ingat dah 20 tahun dah saya buat lap muka kain hidung ni, tak pakai-pakai pun, tak miskin pun. Time matahari tenggelam tak boleh duduk depan pintu. Malam-malam pinggan mangkuk tak boleh tinggal dalam sinki, kena basuh terus. Zaman Nabi ada sinki ke? Nonsense cakap kan? Saya kata, saya rasa yang Ustaz ajar ni saya tak tahu lagi ni, saya nak minta dalil lah Ustaz. Dia bagi kulit buku kat saya kata saya bukan nak kulit buku, saya tahu buku tu, saya tahu sebab dulu pernah di kampung saya orang ajar buku tu kan. Saya pernah ada lah di kuliah dia, masa tu saya sekolah menengah lagi, bodoh-bodoh lagi, tak tahu benda lagi kan. Jadi kena penting. Jadi saya beritahu lah, saya kata benda ni masih khilaf. Memanglah majoriti kata tak boleh dan tidak sah, tapi segelintir mengharuskan. Dia kata okey, sama ada ikatan perkahwinan ataupun tidak. Mana janganlah kata begitu. Yang saya tak boleh terima tu dia kata belajar dengan setan. Saya pun beri tokoh-tokoh besar di kalangan para tabi'in yang kata harus. Takkan mereka belajar dengan setan kot kan. Jadi kita nak kena jagalah mulut kita. Kita nak ajar orang di samping memberi ilmu yang baik, jadi adab pun kena bagus lah. Jangan duk ikut dah main cakap setan lah apalah, tak bagus lah ya. Jadi orang awam pun ikut-ikut ya. Tu tak dengar cerita pasal Wahabi lagi. Dia cerita pasal Wahabi lagi lah, saya pun termasuk sekali kan. Jadi kita ni nak bagi orang reti ke nak bagi fitnah kat masyarakat kan. Jadi kadang-kadang itulah masalah dia. Sebab itu saya bila ajar fiqh, kita selain daripada kita nak ilmu, kita juga nak kefahaman yang betul ya. Dan tak boleh kita dapat ilmu dan kefahaman yang betul melainkan kita kena belajar in spesifik macam ni. Kalau kuliah-kuliah biasa sentuh-sentuh macam tu boleh lah kan, tapi kita tak dapat idea yang betul lah. Melainkan bila kita belajar ilmu tu, dia punya subjek in spesifik ya. Dan Alhamdulillah di surau ini saya kira baguslah kita belajar. Mudah-mudahan kita ada kepahaman lebih baik daripada orang di luar sana yang kadang-kadang jemaah juga duduk di surau juga, tapi kerana dia tidak ada spesifik kelas macam yang kita anjurkan ya. Baik, Islam ya. Tapi saya kata majoriti masuk ada khilaf. Tuan-tuan boleh faham lalu, bila sebut majoriti masuk ada khilaf lagi ya. Jadi istilah-istilah itu penting. Sebab tu ulama kita tuan, bila dia nak karang suatu buku fiqh, dia akan hurai dulu tentang al-mustalahat, the terminologis yang digunakan dalam ilmu berkenaan kan. Ya. Jadi hak saya guna ni basic-basic lah. Sebenarnya ada banyak lagi terminologi yang lain, tapi hak asas tu kita kena faham bila saya sebut majoriti atau seumpamanya. Baik, Islam ya. Yang kedua ialah berakal. Saya juga sudah ajar dan kongsi dengan tuan-tuan kenapa Islam amat mempentingkan sempurna akal bila kita nak menyembah dan menghadap kepada. Dan saya dah sebut orang yang tidak diwajibkan solat ya. Orang gila, orang mabuk, orang yang of course lah yang koma, yang pensan, after dia koma tak payahlah sudah qada ya, kerana tidak wajib bahkan orang-orang seumpama itu. Dan termasuk juga orang-orang yang mahzari, orang-orang yang nyanyuk ya, tak wajib. Malam ni kita nak masuk yang ketiga, itu mumayyiz. Itu saya dah hurai juga kot mumayyiz. Dah hurai kan? Saya tak ingat. Dah kan kot? Belum
Okey. Syarat yang ketiga, sahnya satu ibadah ialah mumayyiz. Mumayyiz ni ialah sebenarnya syarat sah ibadah ni dia sama je dengan wuduk dulu, dengan mandi wajib, sama je. Ya, sikit-sikit agak beza pun. Hak tiga yang terutama ni sama. Islam, berakal, mumayyiz. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah hurai mumayyiz sebagai syarat sah ibadah dalam bab wuduk dan mandi wajib yang terdahulu. Ya. Mumayyiz ni makna kanak-kanak yang telah mencapai akal, walaupun tidak sempurna, tapi dia sudah boleh berdikari dengan diri sendiri. Umpama disebut oleh para fuqaha kita, idza su'ila ajaba. Bila dia ditanya dia boleh jawab. Wastaqalla bi nafsihi fil istinja wal akli wasyurbi wa nahwihi. Ya. Itu ada kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam bukunya Asy-Syarhu Al-Mumti'. Budak-budak bila dia ditanya dia boleh jawab, dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, dia boleh istinja sendiri. Kata dia dah boleh berfikirlah. Kan? Memang tak sempurna akal lagi. Nak sembah Allah ni kena sempurna akal. Kita belajar dulu untuk apa orang gila semayang. Dia semayang dia pun tak tahu apa yang dia baca. Tak apa orang nyanyuk semayang contohnya. Pasal dia pun tak tahu benda yang dia buat. Saudara saya nyanyuk tuan, semayang sambil bogel. Suruh semayang juga, dan ambil wuduk. Pergi depan, terus angkat takbir. Bogel. Anak-anak dia duk cerita sambil gelak ya. Ya bapaknya ya. Tak payah cerita walaupun kat anak saudara kan. Tapi dah awal cerita nak macam mana kita dengar je lah kan. Tak nak beranak kan. Tapi kalau saya tak cerita, madu ayat kita ya. Jadi bahan ketawa pula. Ya. Nyanyuk dia ada doa tuan eh. Allahumma inni a'udzubika minal haram wa su'id kibar. Ya, kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi ada kalanya membaca doa berkenaan ketika sebelum salat. Ya Allah, hari itu juga diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir dalam Sunan An-Nasa'i ataupun Ibnu Majah. Wahai Allah, aku berlindung daripada-Mu daripada ketuaan dan buruknya bila berumur tua. Al-haram yakni tua. Su'il kibar, keburukan-keburukan semasa tua. Ya. Bukan kata tak nak tua, tapi tak nak keburukan-keburukan tua. Bahkan tua tu sendiri minta berlindung. Sebab kadang-kadang orang umur 70 nampak muda lagi. Allah Ta'ala tak bagi haram kepadanya. Ya. Haram ni makna asal makna dia tua, tapi yang merujuk kepada tua yang kadang-kadang boleh bawa kepada keburukan-keburukan tertentu. Bila tua, badan jadi lemah, telinga jadi tak dengar, mata jadi rabun. Orang muda pun mata rabun juga kan, tapi tak sama dengan rabun orang tua. Ya. Badan jadi lemah, orang muda pun lemah juga. Macam itulah, tapi kita minta berlindung ya. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Haram, haramin. Wa su'il kibar. Su makna buruk, kibar makna tua, besar. Haram makna tua. Ya Allah, aku berlindung daripada ketuaan dan buruknya. Kibar ni makna besar dan tua lah. Mana kita tak nak benda-benda yang buruk ketika kita sudah berumur, sudah berusia. Kita nak bagi nampak muda, nak bagi kuat macam orang muda, contoh macam itulah ya. Itu Nabi ajar. Ya. Tapi tak berarti tidak sakit ya. Nabi ajar doa ni pun sakit juga kan. Ya. Nabi umur 60 badan nak bangun pun dah tak larat. 61, 62 ujung-ujung setahun dua before baginda mati kan, baginda dah tak larat. Sebab tu di awal-awal solat Nabi tak duduk istirahat. Nabi tak duduk istirahat. Ya. Ujung-ujung usia baru Nabi duduk istirahat. Sebab tu ulama khilaf ni, istirahat ni dia perbuatan solat ke tidak? Sebagai kata dia bukan perbuatan solat. Buktinya dia tidak ada zikir. Betul tak? Tempat lain ada zikir lah kau. Mana ada satu tempat tak ada zikir dalam solat? Tak ada bacaan. Semua ada bacaan. Tapi apa duduk istirahat tak ada bacaan? Dia hanya transit. Dia hanya dia panggil apa? Duduk sekejap untuk rehat. Dia tak ada apa-apa. Ya? Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebahagian bukunya dia kata jangan duduk istirahat. Ya?
Wa yaquma minas sujudi mu'tadila. Hendaklah dia terus bangun apabila dia sujud. Ya. Itu tak silap dia sebut dalam Al-Um. Al-Um tu buku fatwa dia yang baru. Ya. Dan sebagian buku dia lagi, Al-Muzani, Al-Buaiti, adalah dia duduk sekejap. Ya. Sebelum dia bangun. Of course lah yang dimuktamadkan di sisi mazhab Syafi'i. Ada sebagai ulama yang lain disunatkan duduk istirahat. Ya. Ada alasan-alasannya, ada asal-asalnya. Tapi saya tak nafi sebagian lain kata tidak disunahkan pun. Kalau tak perlu tak payah duduk. Ulama yang pertengahan ialah Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ya. Tokoh besar mazhab Syafi'i before An-Nawawi. Bahkan An-Nawawi mengarah Al-Majmu' mensyarahkan buku beliau. Mazhab Syafi'i berkembang dengan dua buku, ya. Satu buku Al-Ghazali, nama Al-Wasit. Satu buku Al-Muhazzab, Abu Ishaq Ash-Shirazi. Apa dia tokoh besar, tapi dalam bab ni dia okey je. Dia kata kalau kamu perlu duduk, tak perlu tak payah bangun. Mana kata dia, macam dia kata tak sunat pun, macam itulah, ya. Sebab tak ada zikir pun. Tapi tak dinafikan lah. Sebagian kata duduk itu lebih baik. Baik. Siapa pergi ke situ? Nak cerita Nabi kan? Nabi tua baru Nabi duduk rehat. Ya. Dulu sahabat, dia ikut je belakang Nabi, dia tak perasan Nabi duduk. Dia terlepas bangun. After semayang, Nabi berkata kepada mereka. Umpama diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, la tubadiruni fa inni qad budintu. Jangan kamu mendahului aku. Sekarang badanku sudah tidak larat. Ya. Aisyah pun meriwayatkan Nabi mula duduk sambil duduk. Nabi semayang sambil duduk. Ra'aitun Nabi yusalli aksar min salatihi wa huwa jalis. Umpama dia kena Musnad Ahmad. Aku lihat Nabi banyak semayang dalam keadaan duduk. Maksudnya di hujung usia dia. Kita hujung-hujung usia ni tuan-tuan, malah pun semayang. Duduk pun tak apa. Jangan fikir semayang nak perfect all the times. Nak berdiri aja kan. Duduk je tak apa. Tak ada uzur apa-apa Ustaz. Yalah, yang perfectnya berdiri. Tapi manusia kan, kadang-kadang kepelbagaian memberi satu kerehatan kepada jiwanya. Saya banyak semayang tuan-tuan, di rumah saya duduk je. Time malas rajin sangat kita. Malas juga. Kalau berdiri 2 rakaat, 4 rakaat dah penat je. Kalau duduk ni boleh main banyak sikit. Okey je. As long as semayang. Boleh, tak ada apa. Sunat boleh duduk all the time. Masa berdirilah duduk ya. Saya ni ada masalah pinggang dengan belakang, spine kan. Echogenic spine disease dia panggil kan. Sebab itu saya ada waktu-waktunya saya memang tak boleh duduk. Kalau berdiri nak duduk sakit. Kalau duduk nak bangun sakit. Kan? Semayang fardu, of course saya cuba sebaik mungkin untuk semayang macam biasa. Melainkan saya terlalu tak dapat, memang tak boleh lah. Especially bila bangun tidur. Bangun tidur nak semayang subuh kan. Allah sakitnya lah. Saya pergi surau pun saya duduk atas kursi. Masa saya sujud rakaat tu atas kursi je. Ya. Pergi kuliah okey lah sebab saya dah bergerak. Ni masa bila bangun tu, bangun tidur memang sakit sungguh. Jadi semayang memang dalam setengah jam pertama tu memang sakit. Nak bergerak pinggang tak boleh. Semayang atas kursi je. Memang fardu lah. Sunat of course saya semayang atas kursi. Qiyam atas kursi, rakaat sujud atas kursi. Tapi qiyam saya kadang-kadang saya qiyam lah. Tapi bila rakaat sujud. Tapi sunat tidak ditinggalkan walaupun atas kursi. Duduk okey je tuan. Jangan tuan-tuan tak semayang mata-mata kerana tuan-tuan tak nak berdiri. Duduk okey je. Ya. Sebaik-baiknya berdirilah ya. Sunat ya, fardu jangan pula fardu tak boleh. Fardu ni kalau tak boleh baru kita duduk. Tapi kalau sunat kita ni semayang tidak fardu. Ya. Paling-paling malah pun semayang juga walaupun duduk. Ya, paling-paling malah. Jangan tak semayang langsung ya. Mumayyiz ni makna kanak-kanak yang bersifat dengan sifat-sifat yang berkenaan. Maka sahlah ibadahnya. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak ada satu usia ditetapkan bila mumayyiz. Tapi secara uruf ni adat kebiasaan. Termasuk orang Arab,
yang disebut dalam buku-buku fiqh, umur mumayyiz seseorang kanak-kanak itu ialah 3 tahun dan ke atas. Bila masuk 3 tahun tu biasa dia dah independent. Mumayyiz lah tu. Dia dah reti wudu kan. Tapi kalau tidak mumayyiz, tidak sah ibadah. Sementara kalau dia tidak mumayyiz, memang dia tak reti apa pun. Budak umur 2 tahun kan, kita suruh dia basuh muka, dia pun basuh muka. Basuh tangan. Nak ajar dia ibadah boleh, tapi ibadah dia tidak sah. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, ibadah dia sudah sah, dan sebaik-baiknya kita ada ajar dengan tata cara yang betul. Tak boleh ajar ikut dan, tak boleh nak ajar dia. Of course lah kalau dia sudah berumur 7 tahun. Ya, amat-amat tidak digalakkan untuk dia melakukan kesilapan-kesilapan yang ada dalam solat walaupun dia tidak berdosa. Kerana 7 tahun ialah the ultimate mumayyiz. Mumayyiz yang sudah perfect. 7 tahun. Sehingga ia dinaskan oleh Rasulullah SAW, muru auladakum bis solah wa hum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anak kamu solat ketika dia berumur 7 tahun. Kerana kalau kita belajar in psikologi pun, budak bila dia sudah berusia 7 tahun, kebiasaannya akal dia sudah okey. Dia sudah boleh absorb, dia boleh belajar, dia boleh fikir, dia boleh macam-macam kan. Ya. Dia beza sikit dengan umur 7 tahun ke bawah tu. Memang betul lah yang disebut oleh Rasulullah, ajar semayang umur 7 tahun. Mana 7 tahun ni kena ajar betul-betul. Masa tu dia terima ilmu tu. Sebab tu kita tak boleh buat benda pelik-pelik, tunjuk benda pelik-pelik. Anak kita start dia umur 7 tahun. Sebab dia dah ada dia punya memory. Dan kebiasaannya daripada umur 7 tahun, dia akan ingat sampai bila-bila hatta sampai dia tua. Ya? Kalau kita tengok diri kita pun, saya tanya tuan-tuan, umur berapa yang tuan-tuan masih ingat sampai hari ni? Saya seriously, personally, saya kata saya umur 7 tahun. Saya ingat belaka, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tapi hak darjah 6 tahun tak apa ingat. Sikit-sikit sangat ingat. Sikit-sikit sangat. Umur 5 tahun langsung tak ingat. Tuan-tuan ingat masa umur 5 tahun dulu? Saya tak ingat langsung. Saya ingat satu event dia, masa saya umur 5 tahun. Naik bas di Singapura, tu saya ingat. Sebab saya masa umur 5 tahun, saya duduk di Singapura. Jadi betul lah kan? 7 tahun dia sudah. Sebab tu ya. Ada orang tuan-tuan, dia pergi ke sana kemari dengan dia punya girlfriend. Dia bawa adik dia. Adik dia tu darjah 2, umur 8 tahun. Dia ingat umur 8 tahun ni tak boleh cakap lah. Dah boleh cakap dah. Dia pergi tak mana-mana kan. Anak ni balik cakap kat mak dia. Dah jadi satu masalah pula. Dia ingat budak-budak 8 tahun, darjah 2 dia dah ingat tau. Dan budak ni akan ingat sampai bila-bila. Dia ingat kakak dia ni buat apa tau. Jadi tak boleh. Jadi muru auladakum bis solah wa hum abna'u sab'in. Ini hadis Abi Daud daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi. Hadis yang penting dalam bab fiqh semayang. Sehingga hadis ini dinukilkan awal-awal lagi tentang kewajipan seorang ibu dan bapa mentarbiyah, mendidik, mengajar anak-anak atau siapa sahaja yang berada di bawahnya untuk solat. Hadis itulah. Dan tidak ada hadis-hadis yang lain yang Nabi suruh bila umur 7 tahun ajar puasa. Bila umur 7 tahun ajar baca Quran. Bila umur tak ada. Yang ada hadis pasal semayang saja. Maka digunakanlah hadis ini dalam bab-bab yang lain. Hadis ini Nabi suruh 7 tahun semayang. Ya. Walaupun tidak ada hadis-hadis tentang puasa dan ibadah-ibadah yang lain, hadis ini sudah memadai. Jika suruh hajar 7 tahun semayang, of course lah, yang lain-lain dikiaskan kepadanya. Sementara puasa adalah package kepada ibadah-ibadah yang lain. Kalau suruh ajar semayang umur 7 tahun, that means suruh ajar juga baca Quran. Because dalam semayang ada baca Quran. Logically macam itulah. Ya. Itu disebut oleh ulama kita antara Al-Imam Abdul Aziz Al-Malibari dalam buku Fiqh Mazhab Syafi'i beliau yang express namanya Fathul Mu'in. Memadai dia kata hadis ni memadai dah. Ya, kalau tak ada pun tak apa. Semayang ada baca Quran ya.
Dalam sembahyang ada zikir, dalam sembahyang ada doa, dalam sembahyang ada zakat bahkan. Zakat masa. Dah ada tu. The idea of zakat. Masa lah zakat masa, bukan zakat duit kan. Dalam sembahyang, walaupun tidak ada haji, tapi the prinsip of haji dah ada. Menghadap kiblat tu. Kita hadap ke mana ni? Ini kita hadap kiblat. Kiblat ni tempat haji orang Islam. Boleh hadap kan. Jadi dia very related antara ibadah-ibadah yang lain dengan solat tu sendiri. Jadi dia sudah merangkumi lah. Sudah package. Jadi memayis tu penting ya. Jadi dia sah ibadahnya. Yang keempat, suci daripada hadas. Ini kita dah jelaskan pada bab wuduk dan mandi wajib yang terdahulu. Di mana untuk kita melakukan satu ibadah khususiyah seumpama solat, seumpama haji dan seumpamanya, mestilah suci daripada hadas dan suci daripada najis ya. Menyentuh mushaf ya. Baca Quran tidak, tapi menyentuh mushaf di sisi majoriti. Apa maksud suci daripada hadas dan najis sebenarnya? Suci daripada hadas dan najis ya. Tertinggal. Kalau kita sekalikan, kalau kita asingkan, satu suci daripada hadas, satu suci daripada najis. Sebab hadas dan najis ni beza. Hadas ini ialah kotoran maknawi, kotoran yang kita tidak nampak. Sebab itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dikatakan, tak tahulah betul ke tidak kan, dalam sebahagian buku fiqh mazhab Hanafi, dia kata Imam Hanafi ni dia ada kelebihan. Bila orang wuduk, dia nampak air itu jadi kotor. Hasil daripada dosa-dosa yang keluar bila seseorang itu berwuduk. Ya. Dia kotoran lah, hadas kan, kotoran. Dosa-dosa yang kita buat. Memang kita bila kita wuduk, gugur dosa. Sebab tu dia kotoran juga, tapi kotoran maknawi. Dia spiritual kotoran. Kotoran yang bersifat spiritual, dosa-dosa kita. Kan dulu saya baca hadis, Nabi kata bila kita basuh muka, gugur dosa muka kita, mata kita, mulut kita. Bila kita basuh tangan, gugur dosa tangan kita. Kotoran tu hadas, buang benda-benda macam tu lah. Kata macam tu lah, tak tahulah betul tidak kan. Kita dalam banyak hal tuan-tuan, kena berhati-hati juga dengan cerita-cerita yang disandarkan kepada para imam. Sedangkan tidak ada bukti sahih mengenainya. Kerana kita tak nafilah tuan-tuan, sebahagian golongan dia memang nak mengangkat imam masing-masing. Dalam fiqh ni pun ada hulu juga, ada kadang-kadang ada ta'assub juga ya. Ada juga tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i, ulama besar Syafi'i dulu tuan, nama dia Abu Ishaq Al-Isfirayaini. Dia juga memfatwakan tak boleh sembahyang belakang mazhab Hanafi. Ya. Kalau fatwa beliau diguna pakai, dirujuk dan diangkat menjadi ikutan penganut-penganut mazhab Syafi'i, bergaduh apa-apa Hanafi tu. Kan? Tapi ulama kita bijak juga, dia tak bawa fatwa begitu. Tapi adalah dinukilkan, adalah dinyatakan. Ada benda kita boleh royak, masyarakat ni ada benda tak boleh. Ya? Bukan asal ada dalam kitab aja nak bagi tahu kan. Benda-benda tak penting seumpama itu. Mana tadi? Hadasnya, hadas. Satu lagi najis. Najis of course lah, kotoran-kotoran kita boleh kita boleh lihat, kita boleh rasa ya. Jadi mesti juga suci daripada kedua-duanya. Of course dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, Allah Ta'ala kata bila kamu nak solat, kamu kena berwudu. Maksudnya kena suci daripada hadas. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat ke-6. Pasal wudu tu kan. Ya allazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai habis. Dah banyaklah hadis-hadis Nabi SAW yang merujuk bahawa nak sembahyang ni mesti suci daripada hadas. Kecil baik, hadas besar baik. Ya. Hadas kecil itulah perkara yang membatalkan wuduk tu. Kena revise baliklah yang kita belajar dulu. Biar kencing, semua hadas kecil lah. Ya. Kena suci daripada hal yang berkenaan. Hadas besar afqalah hadas yang melibatkan janabah ataupun haid ataupun nifas ya. La yaqbalullahu salata haid illa bituhur. Ya, kata Nabi dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Allah Taala takkan terima solat tanpa tuhur, tanpa bersuci terlebih dahulu. Sama ada suci berdarah kecil, suci berdarah besar. Wuduk tak ambil, terus sembahyang saja. Kan? Ada orang dia tak nak syariah ni, wudu apa semua ni, ini syariah, ini apa? Untuk orang awam je. Dia solat
direct pergi pada Allah. Tak wudu lah. Ya. La yaqbalullahu salatan illa bituhur. Tak, Allah Ta'ala tak terima. Kan? Jadi mesti ya. Najis pun sama tuan. Najis. Ya. Walaupun dalam haiwan najis, dulu saya bincang secara detail jugalah ya, najis-najis yang disepakati dan najis yang tidak disepakati. Yang disepakati of course lah kita kena membebaskan diri daripadanya. Yang tidak disepakati pun, kalau ia pendapat majoriti, maka sebaik-baiknya dielakkan. Sebaik-baiknya dielakkan. Hatta Rasulullah SAW tengah semayang, najis terkena pada kakinya. Tak tahu najis apa. Ya. Lantas Nabi ketika solat membuka kasutnya, lalu baginda meletakkan di bahagian kirinya. Dalam hadis Abi Daud dan beberapa kitab sunnah yang lain daripada Abu Sa'id, daripada Abi Hurairah, dia kata kami semayang dengan Nabi, tiba-tiba tengah-tengah semayang Nabi buka kasut letak belah kiri. Solat bina Rasulullah summa khala'ana alaihi fawada'ahu ma'a yasarihi. Nabi tengah semayang dengan kami, tiba-tiba dia buka kedua kasutnya dan dia meletakkan ke sebelah kirinya. Letak tu boleh jadi Nabi letak dengan kakinya. Mana dia push dengan kaki dia. Mungkin. Letak tu boleh jadi juga dengan tangan. Kerana perkataan wada'a kebiasaan digunakan oleh Arab untuk merujuk kepada tangan. Letak-letak ni dengan tangan. Ya. Boleh ke tengah semayang tunduk ataupun ulur tangan ke? Boleh je, perbuatan sedikit tak membatalkan solat. Bila kita tunduk tu jadi berdiri, kita kan tengah qiyam. Berdiri lagi, tak adalah tunduk sampai tahap rokok. Kan? Dan kita lah tengah semayang, telefon bunyi tu, tak ke depan pula tu, alamak. Macam mana buat? Tunduk ambil tak apa, boleh. Ambil, jangan duduk. Dah ambil, tak bangun-bangun. Ambil tu bangun. Okey je. Ada keperluan. Perbuatan yang diharuskan ketika solat ialah perbuatan yang sedikit. Tunduk ambil dah. Jadi bila habis solat, sahabat tanya, bila sahabat tengok Nabi buka kasut, sahabat pun buka kasut. Bila dah habis solat, Nabi tanya, ma hamalakum ala iqa'ini alikum? Pasal apa kamu buka kasut juga ni? Ra'ainaka takhla'na alaika fakhala'na na'lain ini alana ya Rasulullah. Kami tengok kamu ni buka kasut, kami pun buka kasut. Mana tahu pokok tengah semayang, Jibril datang bagi wahyu supaya dibuka kasutnya. Sebab Nabi memang semayang dengan kasut tuan. Hatta Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam bukunya, ulama usul ni, nama dia Muhammad Ali Asy-Syaukani. Kalau kita baca fatwa-fatwa dunia, memang banyak menukilkan juga daripada beliau. Ya, buku dia Nailil Autar, subhanallah, agak jarang orang yang mengarang buku seumpamanya. Amat detail sekali huraian hadis-hadis Nabi tentang isu fiqh. Very detail. Ya. Kita belajar peringkat tinggi memang kita rujuk buku beliau. Ya. Syaukani ya. Dia kata antara satu sunnah yang ditinggalkan ialah sembahyang dengan kasut. Itu termasuklah sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi kita boleh masuk suruh pakai kasut lah. Tak, mungkin kita pergi khuf tu dia stokin daripada kulit. Apa nama, mungkin lah tak di masjid surau sebab kita kapek kan. Mungkin kita pergi piknik semayang pakai kasut. Kita pergi mana-mana dengan kasut kan, dengan selipar, jangan buka semayang. Sonok semayang dengan kasut ni. Sebab Nabi tuan-tuan memang semayang tidak buka kasutnya. Bukan hanya kerana masjid Nabi tak ada kapet. Di luar daripada masjid pun Nabi solat sedemikian. Ya? Nabi musafir, Nabi semayang kasut. Ya? Itu kita dah belajar dah dulu. Ya? Al-masfu alal khuffain, sapu di atas khuf, sapu di atas stokin. Kasut boleh, stokin boleh, apa-apa yang pakai di kaki.
Daripada kulit boleh, daripada benang boleh, tak kisah. Kerana maksud kepada siapa di atas balutan ataupun apa kita pakai di kaki ni ialah rukhsah. Rukhsah. Kita mazhab Syafi'i ketat sikit bab ni. Mesti khuf. Kalau kasut kulit, kalau stokin kulit. Tu standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi Qardawi dia kritik bab ni. Kerana dia kata itu rukhsah. Kalau hanya kulit, kesianlah orang lain tak dapat rukhsah berkenaan. Kerana rukhsah ni bukan untuk orang Arab. Rukhsah ni untuk seluruh ummah. Sedangkan ada bangsa yang pakai kasut atau stokin tidak daripada kulit. Orang Arab memang dia dah rutin, dia dah jadi kelaziman. Adatnya, zaman dulu dia memang pakai daripada kulit. Jadi macam mana orang yang berada di China, orang berada di sebelah-sebelah timur yang tak pakai daripada kulit? Tak adalah rukhsah itu. Sebab Qardawi kata apa-apa yang kamu pakai di kaki, baik kasut, baik stokin, adalah syarat-syarat juga yang kita dah bincang dulu kan. Dia mesti menutupi tempat basuhan, dia mesti kering dan tidak terlalu nipis sehingga nampak kulit kaki. Dia adalah syarat-syarat yang kita dah bincang dulu. Tapi secara literalnya atau secara amnya, apa-apa yang kita pakai lah, dia rukhsah. Kena wuduk dulu, tak ada wuduk pula. Wuduk dulu baru pakai stokin. Lepas tu, bila kita dah batal, ambil wuduk macam biasa, tang kaki tu sapu saja, zap, dah. Ya. Tapi kalau kita cerita pada orang yang tak faham, dia kata Wahabi tu. Benda ni Qardawi dah ajar. Ulama-ulama contemporary, memang dalam banyak hal dia ada pendapat-pendapat tertentu yang agak rigid, dia tak ambil dah. Qardawi, of course, dia ulama Syafi'i tu ada di Mesir. Ulama Syafi'i tu. Tapi ada buku dia yang bagus. Fiqhul Ibadat fil Islam. The Science of Worshipping in Islam. Dia bukan buku fiqh cara macam ni. Ada bab taharah, bab sembahyang. Tapi dia prinsip-prinsip fiqh. Adalah beberapa isu dia kritik terutama dalam bab taharah. Katanya mazhabus Syafi'i min aksal mazahib fi bab taharah. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling keras dalam bab taharah. Ya. Adalah yang dia kritik kan. Mazhab Syafi'i bab najis dia agak ketat contohnya. Bab taharah lah ya. Termasuklah sapu di atas khuf, bab najis. Mazhab Syafi'i asal najis je, semua najis. Walaupun haiwan tu kadang-kadang najis dia tak ada apa pun. Ya. Kan? Tak busuk pun, tak kisah. Asal keluar kot punggung haiwan je najis lah tu. Dia kritik batu lah je. Sentuh isteri dan mahram batal solat dia kritik juga. Kan? Tapi kalau kita ajar tok dalam kelas yang bukan macam ni, biar. Kan? Tarik tak boleh. Elok-elok boleh ngajar, tak boleh ngajar kan? Tapi kalau kelas-kelas macam ni boleh kita sebut isu-isu sentuh-sentuh macam tu kan. Tapi kalau kuliah biasa di masjid, di surau yang lain, saya tak ngajar fiqh, memang saya tak sentuh lah. Kerana mereka tak faham. Mereka pun di sorry tu sialah belajar fiqh kadang-kadang di masjid surau, hatta di tempat saya pun. Bukan saya nak rendah-rendahkan yang mengajar tu. Tapi dalam dunia hari ni sebenarnya dia tak boleh terlalu bergantung kepada buku-buku klasik untuk mengajar fiqh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tidak, kita akan terkongkol dengan pendapat-pendapat yang lama yang sudah diperbaharui oleh ulama-ulama moden masa kini. Yang lebih praktikal dan realistik. Sebenarnya. Of course lah kalau tuan-tuan belajar fiqh dengan budak lepasan pondok. Sorry to say lah ya. Takat tu je lah. Ya. Okey, dia boleh. Bukan tak boleh. Tapi tak open lah. Ya. Okey. Isyak dah ke? Belum lagi ya. Suci berhadas najis ya. Nabi pun buka kasut. Jadi sahabat tanya, Nabi kata masa aku semayang tadi, kasut ni capal lah, capal yang Nabi pakai. Yang tuan-tuan ada ukir tu lah. Itu capal Nabi kan. Jadi kalau orang yang mengagungkan capal tu, kalau saya baca hadis capal kena najis pun marah mereka ni. Capal tu kasut tu kat kaki kan. Of course lah, termijat najis apa semua kan. Jadi Nabi kata masa aku semayang tadi, Jibril datang beritahu aku, wahai Muhammad, di kasut aku ni ada najis. Maka Nabi terus membuang kasut. Kerana kita tidak boleh solat dengan ada najis pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat tinggal kita, tempat solat kita. Ya? Tempat solat ni bila kita berdiri untuk solat,
Bila kita solat, dia boleh tersentuh dengan najis itu. Itulah maksudnya. Maknanya bukan kata asal ada atas sejadah saja, najis itu tak boleh. Maknanya kalau ada kat sejadah sekalipun, kalau kita semayang tak kena najis tu, kita boleh elak, okey. Jangan terkena saja. Bila terkena, dia dah jadi najis pada pakaian dan pada tempat kita. Melainkan masjid. Masjid lain. Masjid dia mesti dijaga keseluruhan masjid supaya tidak ada najis. Ni kalau dalam rumah kita, ada najis kat ujung sejadah, okey je. Hatta kalau ada najis di tengah-tengah antara sujud dan kaki kita, yang kita tak sentuh pun, tidak memudaratkan dan tidak membatalkan solat. Walau bagaimanapun, kalau kita tahu daripada awal, kita kena basuh lah. Ya? Takut-takut tersentuh. Ya? Banyaklah ayat Quran bab najis ni tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 26, di mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Ibrahim menyucikan Masjidil Haram daripada kotoran-kotoran dan najis-najis. Walaupun pada waktu itu bukan seumpama masjid pada hari ini, tapi Allah Taala dah perintahkan, wa tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Kamu dan Ismail kena sucikan rumahku ini, yakni Baitullahil Haram, daripada kenajisan dan kotoran untuk orang-orang yang semayang, orang-orang yang tawaf. Ya? Walaupun pada waktu itu bukan ada simen apa pun, tapi kawasan itu mesti dibersihkan. Itu masjid haram. Samalah masjid surau pun sama tuan. Surau ni pun sebenarnya walaupun dia surau, tak ada sembahyang Jumaat, tapi sebab dah ada 5 waktu, ada imamnya, ada azan every time. Nama surau, tapi dia sudah mengambil hukum masjid sebenarnya. Ya? Kat Malaysia je panggil surau ni, kalau luar negara dah panggil masjid dah ni. Sebab itu kesucian juga mesti dipelihara. Ya? Nampak? Habis yang tu ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, menutup aurat. Menutup aurat ni agak panjang juga. Mungkin saya boleh share next time. Kalau ada soalan boleh tanya. Nanti lepas azan saya boleh jawab soalan sikit. Lepas tu kita berhentilah. InsyaAllah pun 84 43 44. Ada soalan? Ada tanya? Faham semua? Alhamdulillah. Faham semua ke okey? Bismillah. Tak ada soalan Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita membersihkan diri daripada kenajisan ni tuan-tuan, khusus dalam hak awak ibadah, seawal Nabi dilantik menjadi Rasul. Betapa Islam mementingkan kebersihan. Sebab tu orang Melayu kata an-nazafatu minal iman. Ya. Adakah hadis tu? Sabda Nabi an-nazafatu minal iman. Hadis itu tidak ada, tapi lafaz yang seumpama itu ada. Ya. At-tuhuru syatrul iman, tu ada. Yang hampir sama lah ya. Jadi an-nazafatu minal iman bukan hadis ya, dia bukan hadis. Ada banyak ditampakkan. Sabda Nabi an-nazafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Yang betul ialah at-tuhuru syatrul iman. Itu adalah Sahih Muslim. Tapi makna dia hampir samalah. Itulah suci daripada keimanan. At-tuhuru makna suci. Suci daripada suci daripada hadas, suci daripada najis. Kalau kata kebersihan daripada iman, kebersihan mungkin benda najis saja, tak masuk hadas. Tapi kalau at-tuhur, mana daripada hadas dan daripada najis. Maknanya lebih komprehensif. Ya, lebih kompleks, makna lebih memang kebersihan ni sebahagian daripada iman. Tapi bukan hanya kebersihan dalam konteks yang kita faham, tapi lebih jauh daripada itu, kebersihan rohani. Itu kita ambil wudu, ya, nak bersihkan tubuh badan kita daripada dosa. Every time kita sembahyang, kita ambil wudu, dosa-dosa kita dibersihkan. Memang kita tak nampak benda baik, ya. Tapi saya dah baca dulu hadis pada tuan-tuan. Sebab itu amat-amat digalakkan bila kita nak solat, especially fardu, walaupun kita dah ada wudu, kita wudu. Lagi sekali kita sebut sebagai tajdid al-wudu. Nabi tuan-tuan selama 8 tahun campur 8 tahun di Madinah, campur 13 tahun di Mekah. How many years? 21 tahun kan? Nabi solat dengan satu wudu. Of course lah tuan-tuan,
Tak boleh kata 21 tahun juga, pasal sembahyang fardu ni difardukan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 kenabian. Mana Nabi jadi Nabi, masa tu sembahyang 5 waktu tak ada. Yang wajib sembahyang Qiyamul Lail. Tahun ke-8 Nabi Isra' dan Mi'raj, ataupun tahun ke-9 macam tu lah ya. Ada khilaf tu. Baru difardukan sembahyang 5 waktu. Wuduk ni tuan-tuan, sama juga ada sudut sejarahnya. Ulama ni khilaf. Bila difardukan wuduk ya? Sebagian ulama kata wuduk ni difardukan di Madinah. Sebab ayat yang kita baca surah Al-Maidah itu surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Kan? Perintah wuduk, basuh muka, basuh tangan. Itu ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan Madinah. Perintah wuduk ni di Madinah. Ya. Tapi soalnya Nabi semayang ketika di Mekah, seawal Nabi jadi Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu Nabi jadi Nabi. At the same time, terus dilantik menjadi Rasul bila dia balik daripada Gua Hira. Allah Ta'ala dah suruh semayang. Takkan Nabi semayang tanpa wuduk kot? Jadi, majoriti ulama kata, Nabi dah berwuduk ketika sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Seawal diperintahkan salat. Bahkan banyak hadis Nabi kata, Nabi dulu pun berwuduk. Ya. Cuma in spesifik dan in detail, mungkin tak macam kita wuduk one by one macam ni. Tapi wuduk telah sedia ada. Dah ada dah. Ya. Dan bila difardukan sembahyang 5 waktu, memang Nabi berwuduk every time of prayer. Setiap waktu solat memang Nabi berwuduk. Dan dikatakan tidak sah kalau kita tidak berwuduk. Ya. Tapi bila dah hujung-hujung, sebenarnya kalau kita belajar sejarah Islam, hujung-hujung ni banyak Allah beri keringanan. Hujung-hujung bila Fathu Makkah, pembukaan Makkah tahun ke-9 Hijriah tu atau ke-8 Hijriah, 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, barulah Nabi solat satu wuduk 5 waktu. Kenapa? Allah Ta'ala telah memberi rukhsah. Allah Ta'ala telah membuka keringanan dalam hal berkenaan. Boleh dah solat. Asal kamu ada wuduk saja, solat dah. Kalau dulu tak, Nabi mesti wuduk dengan solat yang baru. Nabi mesti solat dengan wuduk yang baru sebab itulah kewajipan. Wajib katanya. Tapi bila dah benda yang wajib, bila dah diberi keringanan, dia kekal sunnah. Jadi sunnah kita berwuduk setiap kali nak solat fardu, tapi tidak wajib. Walaupun pada awal-awalnya adalah wajib di sisi majoriti. Mereka kata Nabi dulu wajib setiap kali nak solat mesti wuduk, termasuk dengan para sahabat. Tapi Allah Ta'ala dah bagi keringanan. Sebenarnya rukhsah ni banyak ujung-ujung Islam. Ya. InsyaAllah Ta'ala. Ada soalan ke? Tak apalah, azan dulu. Boleh. Kau nak tanya dulu? Kentut ya? Ya? Kentut adas lah. Kentut ada kecil. Kenapa? Kentut batal wuduk. Kentut ni dia batal wuduk, dia panggil fusak. Kalau kentut tak bunyi. Kalau kentut bunyi dia panggil durat. Busuk tak busuk tak ada nama. Sama je. Orang Arab dia tak nama lebih kepada bunyi tak bunyi. Ya. Tapi asal keluar angin lah. Dikira wuduk. Dikira kentut. Dan kita kena yakin kita kentut. Kalau kita syak, dia tidak memberi kesan. Ada seorang sahabat tu dia semayang, dia rasa aku macam kentut lah. Dia pun jumpa Nabi. Nabi kata la yansarifu hatta yasma' sautan aw rihan. Dah hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Jangan beredar sehingga dia dengar atau dia bau. Maksudnya dia yakin kentut lah. Kalau tak dengar, kalau tak bau, tapi kita tahu kentut. Kentut juga. Mana kena yakin lah. Kalau tak yakin kentut, dia tidak membatalkan wudu. Ya. Kadang-kadang dia keluar sikit, cik sikit je. Tak kisah. Asal ada angin, kita yakin keluar angin walaupun sikit je. Kentut lah tu. Batal lah ya. InsyaAllah ta'ala. Boleh je? Faham kan? Aku tak menjawab. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, kita tunggu azan lah. Boleh je? Lepas tu kita berhenti tunggu, boleh tak? Sebab Ana pun ada kerja ni. Ada sahabat minta pergi rumah dia. Anak dia ada gangguan sikit. Jadi Tok Omar ni. Apa kata Omar, dia minta japi-japi sikit lah ya. Anak kecil.
Jadi mudah-mudahan kita dapatlah manfaat sikit sebanyak pada malam ini, dan minta maaf lah saya mungkin agak laju sikit. InsyaAllah ta'ala kita sambunglah pada kuliah kita yang lalu, yang akan datang mudah-mudahan. Aku qala hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.